Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqq قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله terafa'kan kesyukuran dapat kita sambung kitab pada malam ni. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, yang mana tak semua orang boleh duduk. Lebih-lebih lagi lepas Isyak 9:45 10. Lepas maghrib pun tak semua orang boleh duduk. Padahal alang-alang sembahyang maghrib nak masuk sembahyang Isyak tu. Ini kan pula waktu yang khusus untuk belajar. Allah, syukur banyak-banyak Allah pilih kita dan kita masuk kitab Misbahul Munir yang membicarakan tentang ketuhanan. Awal lagi lah, huraian awal lagi. Maka kita dipilih lagi pula dalam banyak-banyak ilmu yang ada. Allah pilih kita untuk membicarakan tentang dia. Padahal banyak je ilmu lain. Ilmu sains ada, geografi, ilmu hisab, matematik. Banyak je ilmu lain. Tapi Allah pilih kita dalam ramai-ramai untuk mengaji, belajar. Dan banyak-banyak ilmu, ilmu yang nombor satu Allah pilih untuk kita bincangkan. Allah, tu nikmat besar tu, tak semua orang. Ada orang, dia tak mau ngaji, bab kenal Tuhan. Mula-mula kita dengar kawan-kawan duk cerita, ustaz-ustaz duk cerita. Orang tak mau ngaji, bab Tuhan. Akhir sekali jumpa, tak mau ngaji. Tak mau ngaji. Nak ngaji bab lain lah, masuk hukum hakam nak. Tapi bab Tuhan tak mau ngaji. Mainlah tak mau ngaji. Bukan, kalau biasa orang akan bagi alasan tak ada masa. Ni tak lapik, tak nak ngaji. Tak nak. Nak apa? Nak jaga hati, penjagaan, nak tasawuf kan? Nak. Hukum hakam nak. Bab Tuhan tak mau. Pelik tak? Dia nak hukum hakam Tuhan. Nak tahu. Tapi yang menghukumkan tu dia tak nak kenal. Oh, pelik lah. Okay, zaman ni pelik-pelik kadang-kadang. Ada tempat yang elok-elok dah mengaji bab tu. Kemudian tukar bab lain. Tak mahu bab tu, tunggu tukar bab lain. Dia biasa kitab fiqh ni kat depan tu akan tauhid tu sikit. Katalah 20 helai. Kitab ada 100 helai. 100 helai. Banyak sangat. Boleh lah. Kitab ada 100. 100 tu tebal tu. Kitab fiqh memang tebal. Kat depan tu adalah 20-30 helai bab tauhid. Baca 2-3 muka, tak nak lompat terus. Bab fiqh terus. Tak mau. Pelik akhir zaman. Ada kuliah muslimat tak nak belajar bab haid. Tapi tak tahu. Bila tanya tak tahu. Tapi tak mau ngaji. Nak ngaji bab wuduk. Allah, tak tahulah kita macam mana lah prioriti, keutamaan, aulawiyat. Keutamaan kita letak tu macam mana lah. Kadang-kadang masjid mana AJK ya? Nak ambil yang gini-gini je. Bab Tuhan tak nak. Kita fokus bab Tuhan, tak nak. Kita tauhid tak nak. Kadang-kadang jemaah yang tak nak. Tak nak bab tauhid. Baik, muka surat 4. Dan kejadian agama. Jawab. Yang tu dulu lah, yang pening, yang mengantuk tu.
Sekejap lagi pekah tak ngatau, kok nu pusing mazhab ni, pusing seronok. Yang ngantuk dulu lah, sekejap lah pun. Ni kat pukul 10 dah. Sekejap je. Kita bahas sikit. Muka surat 6 Rumi. Jawi 4. Dan kejadian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu. Kejadian agama. Terdirinya agama. Agama itu terdiri daripada. Agama-agama tu apa? Betul kan maksudnya? Dan kejadian agama dan terbentuknya agama yang dinamakan agama-agama itu di atas 3 perkara. Baru kita tahu. Nak kira agama banyak. Ada semayang, ada puasa. Tapi agama apa? Apa maksud agama? Agama tu dia terdiri daripada 3. Islam, iman, ihsan. Habis kalau kita kata semayang tu, oh tak sempurna lagi setakat semayang. Sebab ada 3 tu. Islam, iman, ihsan. Hadis Jibril. Hadis itu panjang. Sayyidina Umar dia kat situ. Dan ramai lagi para sahabat sedang belajar dengan Nabi. Kemudian datang malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki. Hadis itu banyak kali dah sangat baca. Hadis itu panjang. Kemudian Jibril tu tanya, tapi sahabat tak tahulah. Kita tak boleh kata Jibril lah. Macam ni lah. Ada pula kita bagi tahu apa dia, orang masa ketiga kejadian orang tak tahu lagi. Macam ni, cerita dia gini. Datang seorang lelaki. Oh kena, ni tiba-tiba Jibril. Datang seorang lelaki. Kata Sayyidina Umar, kami tak pernah lihat pun dia tu siapa. Kami tak kenal dia tu siapa. Dan kalau dia musafir daripada jauh, mestilah baju dia kotor dengan debu. Mestilah rambut dia kusut masai. Tapi rupa dia macam baru keluar bilik air. Rambut hitam tersisir rapi, bau wangi, baju putih melepak, kulit tak ada sikit berdebu. Pandang pasir patut berdebu. Dan kami tak kenal dia. Sepatutnya kawasan tu semua orang kenal. Ni kami tak kenal dia tu siapa. Datang-datang, duduk depan Nabi, belaga kepala lutut. Begitu. Yang belaga kepala lutut ini hanya orang rapat-rapat je boleh. Orang yang tak rapat dia tak boleh duduk jauh-jauh sikit. Apa main-main duduk dekat gitu. Tanya dia. Akhbir. Ceritakan kepada aku, akhbirni anil Islam. Ceritakan aku Islam tu apa? Sahabat kata, mungkin dia nak masuk Islam kot. Dia dah pelik dah ni siapa. Nabi jawab, rukun Islam. Itulah yang kita akan baca nanti. Itu rukun Islam. Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa. Kemudian dia tanya, ceritakan kat aku iman pula apa? Nabi pun jawab, rukun iman tu lah. Kita akan bahas nanti. Dia tanya lagi, apakah dia ihsan pula? Nabi pun jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seumpama kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu nak seumpama melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Kemudian tanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Cerita kat aku hari kiamat. Nabi tak jawab. Nabi kata, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sahabat tengok, ish, siapa dia ni? Lagi lebih tahu daripada Nabi. Nabi sendiri mengaku yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lepas tu dia tanya, beritahukan kepada dia, bagi tahu, berikan tahu kepada aku tentang tanda-tandanya. Nabi bagi tahu apabila orang yang tak pakai selipar tapi dapat buat bangunan tinggi. Majas-majas lah, faham tak? Anak melahirkan tuannya, anak melahirkan tuannya dan sebagainya. Jadi 4 ni. Tapi dalam kitab kita 3, sebenarnya 4. 4 adalah agama Islam. 4. Dan ianya fardu ain, iaitu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan atau kita panggil tasawuf. Rukun Islam kita panggil rukun Islam, kita panggil fiqh. Rukun iman kita panggil akidah lah. Akidah, tauhid. Tasawuf
Itu rukun ihsan. Ihsan. Satu lagi, hari kiamat, kita panggil fiqh tahawulat. Fiqh tahawulat. Dia ada 4. Jadi 4 ni, mesti belajar. Cuma 3 ni penting. Sangat penting. Fiqh tahawulat, lah sikit. Elak-elak tu. Tapi penting juga. Iaitu tanda-tanda hari kiamat. Kena tahu. Kena tahu tanda-tanda hari kiamat. Untuk kita bersedia lah. Tanda-tanda hari kiamat. Cuma yang 3 ni memang betul-betul penting. Iaitu akidah, tauhid, fiqh, syariat, tasawuf, ihsan dia panggil. Penjagaan hati. 3. Itulah asal usulnya. Bermula Islam itu mengikut zahir. Itu maksud Islam. Ikut. Satu, ikut. Ikut tu ikutlah. Follow. Ikut zahir. Zahir tu luaran yang boleh nampak. Zahir lah. Boleh nampak kalau bergerak gitu gini, zahir. Bukan ikut aja, mengaku zahir. Mengaku zahir maknanya nak ngaku mulai dengan cakap, mengaku kan. Ataupun dengan perbuatan, ngaku juga. Kadang-kadang dengan angguk kan, perbuatan kan. Tapi zahir lah boleh nampak. Okay? Jadi mengikut dan mengaku zahir. Secara luaran, secara orang lain boleh nampak. Itu Islam. Ikut apa? Mengaku apa? Oleh seorang ni mengaku apa? Akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul. Yang Rasul bawa datang, yang Rasul ajar. Okay. Tapi ada juga yang Rasul buat dia macam makan, Rasul buat juga. Pakai baju kan Rasul buat juga. Makanlah, minum. Jadi dia nak kata, yang mana ni apa yang Rasul bawa? Minum pun Rasul bawa, makan pun Rasul bawa. Daripada pekerjaan agama. Yang agama. Yang Nabi bawa secara zahir, pekerjaan agama. Yang zahir, yang luar. Yang boleh nampak. Itulah maksud Islam. Susah tak? Takrifkan Islam. Definisikan dia. Itu ada. Definisi ni penting sangat. Islam ni macam, yalah, apa nak cakap? Tu ada. Panjang cakap tu ada. Mengaku, atau kalau yang paling pendek, terima zahir. Terima secara zahir. Terima secara luaran. Tu paling pendek. Terima apa? Terima apa yang Nabi bawa. Yang panjang, yang detail ni gini. Apa yang Nabi bawa. Itulah Islam. Terima zahir apa yang Nabi bawa. Zahir tu apa? Zahir tu yang boleh nampak, mengaku, bercakap tu. Detailnya yang Nabi bawa tu pekerjaan agama. Cerita agama, cerita ibadah, cerita agama lah. Kalau pakai baju Nabi bawa juga. Adakah Nabi bawa semata-mata baju atau sekali baju dan agama? Baju dan agama. Iaitu ada tutup aurat, bukan auratnya. Maka jadi baju tu jadi agama lah. Makan dunia, bukan agama. Tapi Nabi bawa pula makan macam mana? Makan apa yang halal, apa yang haram. Yang haram tak boleh, yang halal boleh. Ada jadi agama masa makan. Jadi yang pekerjaan agama tu terima pula luar. Ambil ni, minum ni arak ni. Jangan minum banyak, nanti mabuk. Minum sikit tak mabuk. Terima. Apa? Terima tu. Tak nak. Kenapa dia tak nak? Terima pula zahir ke dalam? Dalam tak tahu. Ni luar. Entah dalam nak ke, itu cerita lain. Itu iman. Luar ni, tak nak. Ayam tak sembelih, tak mau aku makan. Terimalah tu. Terima tak boleh makan. Terima tu. Terima luar. Apa dia? Terima apa? Pekerjaan agama. Masya Allah. Pekerjaan agama ni banyak. Betul tak? Berlambak-lambak. Boleh sempat belajar. Hidup mati pun tak habis belajar pekerjaan agama. Pekerjaan agama ni perkara agama lah. Sebab dia ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah pun pekerjaan agama. Kalau macam tu, banyaknya. Tak ada lagi. Yang diketahui akan dia dengan darurat. Ingat tak istilah dia bawah? Ingat istilah dia? Yang diketahui akan dia dengan darurat. Kalau tak sebut bahasa Arab, dia jadi apa benda main darurat lah ni. Istilah, tak ingat istilah. Tak tahu istilah dia. Kalau sebut bahasa Arab, baru dia jadi. Kalau sebut ni, tak jadi. Tak faham. Pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurat.
Orang. Maklum minaddin bid-darurah. Tu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu tengok jadi apa? Maklum tahu, betul. Minaddin akan dia agama, betul. Dengan darurat. Darurat ni masalah ni. Darurat Melayu apa? Darurat Melayu. Darurat Melayu tak boleh keluar kerja. Darurat. Darurat asal. Darurat asal. Apa? Kepit. Lagi, lain, bahasa lain. Darurat Melayu. Darurat asal. Darurat betul lah. Darurat syarak lah maksudnya. Bukan darurat Melayu. Dah dekat dah tu. 90%. Tapi apa sebut dia sekali? Berutuk. Tak semua orang boleh faham dalam ni. Orang Johor tak faham. Berutuk benda pula. Berutuk ni. Berutuk. Lain. Darurat tu. Tak boleh tidak. Mesti. Macam tu lah. La Buddha. Tidak boleh tidak. Ataupun mesti. Sebab tengok darurat. Darurat ni. Tak boleh sebab darurat. Kan mesti untuk tidak. Sebab kerana darurat. Jadi maksud darurat ni, maksud dia adalah berutuk tadi, tapi cantik ayat tu, rasa hampir-hampir tepat lah. Sikit lagi nak 100%. Sampai. Apa? Satu lagi. Yang masa PKP dulu, kan ada yang boleh kerja. Apa dia panggil? Essential lah. Kau tak tahu? Jang Pak Mu ni. Essential dia panggil lah. Yelah, macam hospital, kan dia essential dia panggil kan. Lepas tu dia boleh kerja. Yang kerja jual kasut tu tak essential. Maksud dia apa? Essential? Darurat lah. Benda yang tidak boleh tidak. Kerja telco, tak ada telco, kita duduk rumah nak internet, marah pula kita, boring. Maka dia boleh kerja essential dia panggil kan. Tu lah, darurat lah. Pak Allah dia memang lah. Dia memang essential lah. Tak ada dia habis Jadi tu maksud darurat. Bukan darurat Melayu. Darurat Melayu apa? Darurat Melayu. Itulah. Bukan darurat itulah. Darurat dengan maksud tadi. Jadi kita tengok maklum minaddin bil darurah. Maklum dapat tahu, mesti tahu. Maklum. Dia kata diketahui. Mesti tahu minaddin perkara agama. Tak boleh macam ni. Tak boleh tidak, mesti tahu. Tak mungkin tak tahu. Mudah sangat. Tak payah mengaji universiti untuk tahu. Contoh apa? Mesti tahu. Malah lagi mudah. Budak kecil pun tahu, orang kafir pun tahu. Tapi pekerjaan agama, semayang. Wajib tak? Wajib. Maklum minaddin bil darurah. Terpaksa tahu. Gitu ke? Terpaksa tahu. Solat 5 waktu tu lah. Azan ni Islam. Orang kafir pun tahu tak? Tu maklum minaddin bil darurah. Perkara yang diketahui akan dia tentang agama dengan darurat. Jadi macam lain macam lah rasa. Maklum minaddin bil darurah. Jadi maknanya terima yang itu. Ada tak orang yang tak terima? Yang mana dia tak terima yang itu, tapi itu pekerjaan agama. Lepas dia mengaji lama baru dia tahu, Allah, aku tak terima selama ni. Ada tak? Jadi adakah yang dia tak terima tu maklum minaddin bil darurah? Tak, dia bukan maklum minaddin bil darurah. Dia kena mengaji. Dia kena mengaji universiti, dia kena mengaji tinggi, kena mengaji 10 tahun baru tahu. Maka dia tolak. Dia tolak, tak batal Islam. Sebab cerita kita Islam adalah terima. Kalau tak terima, tak Islam. Non-Muslim. Kafir. Sedap. Sebab non-Muslim dia tak seronok bila kita kata dia kafir. Siapa hati orang Kelantan. Kawan seseorang. Tua lah. Dia selalu main kat hospital. Duduk kat hospital. Dia tak sakit. Selalu duduk. Makan kat hospital. Dia pergi tempat dia menenangkan diri. Orang Cina. Kita kata, mu tak apa yang kafir. Allah, siapa hati merayak aku. Dia boleh cakap Kelantan. Siapa hati merayak aku orang kafir. Katalah non-Muslim. Muslim. Dia rasa-rasa bila cakap kafir. Allah, hai. Jadi, yang mana
kena tahu, terpaksa tahu sebab dia terlalu mudah, terlalu tersebar. Quran tu adalah orang yang wahyu lah, Quran tu. Perlu ngaji sampai kata 5 nak tahu. Tak payah, budak kecil pun tahu. Maka bila tolak, tak ada Islam. Maksudnya kafir. Tolak secara zahir, secara zahir, tolak secara zahir. Itu bukan Quran, dah kena reka dah tu. Kena ubah dah, bukan Quran tu. Tu bukan Quran. Zahir, tak Islam. Ataupun jadi non-muslim, ataupun murtad, ataupun kafir terus. Secara zahir dia tolak pekerjaan agama, tapi kadang-kadang ada sesuatu tu dia tolak pekerjaan agama. Tapi benda tu benda halus-halus dalam agama. Benda detail halus kena ngaji baru tahu. Padahal dia dah tolak awal-awal dah. Tak kafir. Sebab bukan maklum minad-din bil-darurah. Ada contoh dia tolak iaitu hukum arak yang dibuat daripada bali halal. Kafir tak? Kafir. Kena nak tahulah benda tu maklum minad-din bil-darurah ke tak. Dia pun tolak. Okey, dia tolak. Maksud dia tolak hukum. Dia kata tak haram lah. Saya detail. Arak dibuat pada Bali. Apa namanya? Whisky. Whisky buat pada apa? Okey biasa. Okey. dia ada nama dia lain-lain. Buat daripada buah ni dia nama dia gini, wine daripada anggur kan? Sake daripada beras. Toddy daripada air kelapa. Air kelapa yang itu minum. Kalau lama dia jadi nama Toddy. Bukan, itu nira. Itu nira ni air kelapa. Dia kata minum Toddy tu dia buat daripada air kelapa. Sebab dah interview dah orang tu. Kenapa dia kata murah? 50 sen. Dapat dah. 50 sen aja. Tapi memang bau, pening dia, tak tahu macam mana, musing dia macam mana. Okay. Jadi, maknanya bila kita kata arak yang dibuat pada Bali. Boleh ada, tak ingat nama apa whisky ke benda kan nama, okay? Dia tolak hukum iaitu dia kata itu adalah halal. Bila dikaji, cuba tengok, ada khilaf di situ. Yang muktamad, arak dia buat daripada anggur, sepakat. Dia kata halal. Selain daripada arak yang dibuat daripada anggur, selain dia. Sebab bila sebut arak, dia ada kait dengan anggur. Yang dalam Quran, dalam hadis, dia tak boleh lagi. Tapi akhir sekali Nabi kata apa, kul muskirin khamr. Itu hadis lain. Itu bab lain. Itu ada bahas dalam ulama. Jadi oleh kerana itu, apabila selain daripada arak yang dibuat daripada anggur, sebahagian kecil ulama, tapi sebahagian kecil, dia kata itu nabis. Sebab ada dua nama nabis. Nabis ada yang ni, ambil air, ambil buah kurma, bubuh lagi tu. Esok dia jadi berubah warna, nabis juga orang panggil tu. Air nabis. Yang ni dia letak gitu dan lama sikit dia jadi. Nama dia panggil nabis. Ada dua maksud lah nabis ni. Satu air rendaman buah, yang kedua air rendaman buah sehingga boleh jadi mabuk. Yang itu ada khilaf sebagian kecil ulama. Maka dia tolak. Kalau dia tolak anggur, arak daripada anggur, tak ada, habis dah. Tolak yang tu. Maka hilang Islam, batal Islam. Tolak maksud tolak hukum. Tapi kalau tolak yang tadi, mazhab Syafi'i tak boleh juga. Tapi maklum minad-din bil-darurah tak benda tu. Baru macam baru hari ni je dengar. Maka bukan maklum minad-din bil-darurah. Maka kalau kata ada orang lawan hukum tu, tak batal Islam. Sebab dia bukan maklum minad-din bil-darurah. Dia tak boleh main mafhum mukhalafah gitu. Tak boleh. Majhul minad-din bil-darurah. Tak pernah dengar. First time dengar ni. Bukan. Itu jahil dengan darurat. Tak ada jahil darurat, tak ada. Kalau mengaji tak jahil lah. Mana jahil dengan darurat. Tak ada ulama' kawasan tu kan. Boleh jadi lah. Saya kaji balik lah. Majhul minad-din bil-darurah. Baru dapat ini. Istilah baru lah. Majhul. Okey, yakni ketiadaan fikir. Tu dia nak terangkan lagi. Dia kata yakni ketiadaan fikir. Maksudnya haram ke tak?
Tak payah fikir, tak payah cari, tak payah buat. Contohnya, azan. Azan tu untuk orang Islam kan? Azan kan? Syariat kan? Kena fikir sekejap. Azan Tak ada, tak payah fikir. Dah tahu dah. Quran, pernah fikir? Quran ni kitab agama mana? Kejap kita fikir. Nak cari, kita buat Google dulu. Tak payah. Tak payah fikir. Yang tu maksud dia. Arak haram. Tadi arak ada khilaf, tak apalah. Zina haram. Zina tak ada khilaf. Haram. Kena fikir. Tak boleh. Zina tu berdosa. Tak boleh lah. Tak payah fikir sekejap. Zina. Tak payah fikir. Pelacur. Tak payah fikir. Berdosa. Tak payah fikir. Jadi, maksud ketiadaan fikir. Bukan tak fikir. Tapi maksud tak fikir tu macam tak payah cari kitab. Tak payah. Terus tahu dah. Tahu apa ni? Pekerjaan agama. Perkara agama. Tak payah fikir terus tahu. Tak payah fikir terus tahu. Semayang, puasa. Puasa kena fikir? Tak payah. Jadi, dia tolak puasa, hilang Islam dia. Tolak zahir. Bukan tak puasa. Jangan salah faham. Tak puasa lain. Tak puasa, tak sama dengan tolak puasa. Tak semayang, tak sama dengan tolak semayang. Tolak tak semayang, masalah ihsan kita akan masuk nanti. Minggu depan. Masalah ihsan. Maknanya dia tidak melaksanakan ihsan. Pelaksanaan ihsan yang kita cerita ni Islam. Bila dia tolak sembahyang tu maklum minadin bidarurah. Maka hilang Islam. Dia tolak puasa, hilang. Kalau dia tidak berpuasa, dia tak ada ihsan. Dosa lah maksudnya, dia tak ada ihsan. Bukan dia tak ada Islam. Berzina tak hilang Islam. Sebab Islam ni tolak. Islam ni terima. Lawan dia tolak. Jadi kalau dia tolak, iaitu zina boleh. Yang tak boleh tu rogol. Rogol yang haram. Zina suka sama suka. Maka dia dibenarkan boleh. Dia tolak secara zahir. Maka hilang Islam. Tapi kalau dia berzina, itu ihsan. Berzina buat yang dilarang dia buat. Itu masalah lain. Maka dia tak hilang Islam, dia kekal Islam. Minum arak, berzina, merompak, bunuh orang. Yang tak naknya, tolak. Sebab Islam terima. Tak terima, tolak. Tak terima maknanya tolak. Tolak, hilang Islam. Kafir jadi, murtad. Bahkan semua orang tahu belaka. Tahu belaka. Semua orang tahu belaka. Kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Semua orang tahu yang tadi itulah. Budak kecil tahu, orang kafir. Sehingga kanak-kanak pun tahu seperti semayang puasa. Orang kafir pun tahu. Poligami tahu tak? Semua tahu tak? Tahu. Tolak poligami. Tolak hukum poligami. Habis Islam. Marah laki poligami. Lain. Dia bukan marah kat hukum. Dia bukan tolak hukum. Dia marah kat laki dia. Itu masalah ihsan. Lain. Masalah fiqh mungkin ada. Hukum hakam. Tapi bukan masalah Islam. Engkau ni apa benda marah laki kau. Nanti terkeluar daripada Islam. Masa bila aku tolak poligami. Aku tolak laki aku. Nak bagi dia rebah. Sebab dia kahwin satu lagi. Bukan tolak tu. Sebab tu, apa lagi pekerjaan agama? Hukum hakam agama. Hudud. Tu pekerjaan agama. Agak-agak orang kafir tahu tak? Tahu. Budak-budak kecil. Bukan budak kecil lah. Maksud budak kecil, baby kan. Budak. Ada dia tahu. Dia satu pekerjaan agama. Okey. Tolak dengan maksud undang-undang mengarut. Tak wajib buat. Habis Islam. Tolak. Tapi tak tolak. Tak buat. Malah nak buat nanti dulu. Tak sesuai lagi sekarang. Bagi kepahaman. Salah nak pakai apa alasan pun. Jadi, sama macam semayang tadi. Kenapa tak semayang? Tak sampai seru. Kau bagi je lah alasan kau nak bagi. Tapi Islam kau kekal. Jangan tolak je semayang kan? Tunggu sampai seru. Kenapa tak tutup aurat? Tutup aurat, maklum minadin bidarurah. Maklum. Kenapa tak tutup aurat? Belum sampai seru. Dia tunggu sakaratul mautnya seru baru masa tu nak ke. Belum sampai seru. Itu alasan dia. Tapi tak terpakai alasan dia. Itu alasan dia. Kita kata tak boleh kata gitu. Hilang Islam. Tak boleh. Sebab dia bukan tolak hukum. Kenapa dedah aurat ni? Kerana dedah aurat ni bukan tutup aurat ni bukan wajib pun. Tolak. Bila tolak, habis Islam. Dedah aurat, masalah ihsan, masalah perlaksanaan. Kenapa tak buat hukum Islam? Bagi alasan. Tolak ke? Tak tolak. Zahir ni zahir. Dalam cerita lain, dalam hati. Hati kita tak disuruh untuk korek.
kita bagi alasan tu, kita majmuk tak majmuk. Macam lah kat Madinah dulu, bukan majmuk. Madinah Nabi dulu lebih pada majmuk. Ada Yahudi, ada macam-macam ada situ. Majmuk, sebab tu tak boleh buat. Tak sampai masa, masyarakat tak faham. Undang-undang banyak yang tak faham terus buat lah. Tak tunggu faham pun. Lepas undang-undang tu ada baru faham. Itu pun ada undang-undang ada pun tak faham-faham juga. Tiba-tiba dalam bab ni, tunggu masyarakat faham. Gitu, gini, gitu. Bagilah alasan apa. Nak tanya, tolak lah. Tak tolak. Jangan cakap dia kafir. Tak boleh. Baik dia tak tolak. Tapi nampak gaya macam tolak lah. Tapi dia tak cakap. Nampak gaya. Kejap. Zahir. Selagi dia tak tunjuk, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kata dia hilang Islam, tak terima agama, tak boleh. Cuma kita tengok, jika benar dia cakap, tak berdosa. Jika sekadar alasan, berdosa. Itulah. Okey. Macam itulah poligami pun sama. Janganlah orang perempuan, tolonglah janganlah tolak. Jangan tolak hukum tu. Sebab kadang-kadang marah dia tolak hukum. Orang dulu, orang Arab memang kahwin 4. Sebab kuat makan kambing. Jangan buat kerja gitu. Sana panah, darah panah. Tu tak cukup satu. Jadi kita Melayu ni makan makanan sejuk, makan makanan panas. Tak patut monogami sepatutnya. Tak boleh poligami. Poligami sebenarnya tak ada. Orang Arab aja. Tolak. Sebab dia marah kat lelaki dia asal. Jangan tolak. Tu kata nak tolak lelaki dia sampai rebah. Oleh kerana gitu, 1 bulan saya nak up saya punya gerak, saya masuk mahkamah. Pergi mahkamah. 1 bulan 5,000. Apa? Biar dia rebah lelaki dia. Tak apalah. Itu perjanjian. Lepas tu hari segiling-giling ke gitu gini, buatlah apa-apa pun. Adalah. Rumah saya nak pindah, tak nak ada rumah ni. Buatlah. Kau tim lah. Benda baru-baru senang kau tim. Jangan bagi lama. Dah 3 tahun memang tak layan. Baru-baru ni. Ini tidak doh. Lah kali cakap tolak. Allah. Dia tolak secara zahir. Ada orang tolak dengan cerita orang Kuantan. Masuk dalam Facebook apa masuk habis dengan cerita tak tahu orang Kuantan dak. Tolak habis Tengok apa yang dia kata. Saya dah pesan dekat laki saya. Saya warning dia. Kalau nak jadi suami, jangan ikut macam Nabi. Saya tak nak. Saya tak kepingin. Saya tak kepingin suami macam Nabi. Maksudnya jangan bagi contoh. Jangan ikut contoh suami. Nak jadi suami, jangan ikut contoh Nabi. Gitu. Nak lagi contoh orang lain. Jangan contoh Nabi. Sebab aku tak kepingin. Memang dah bergegar lah satu Malaysia. Bagi orang yang ambil tahu lah. Yang start main TikTok tak tahu. Setakat main TikTok kokeng duduk scroll tak tahu yang tu. Kalau tahu ambil cakna tentang agama, dia akan tahu benda ni. Dan kena ambil tindakan kat dia ni. Sebab secara zahir, kalau dalam dia sorok-sorok, lain. Secara zahir. Dan rukun itu 5 perkara. Rukun Islam lah. Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu atas 5 rukun yang dinamakan rukun Islam. Maknanya kena terima tu 5 secara zahir. Bukan buat, terima. Kalau buat rukun Islam, yang kedua semayang kan? Tak semayang kafir Tak puasa kafir? Bukan buat, terima. Tu awal-awal. Terima pula ada 2. Terima dalam, terima luar. Ini terima luar aje, zahir. Dan makna rukun itu, dia nak terangkan apa rukun tu apa. Duk sebut rukun tu apa benda? Makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi yang jadi sesuatu dengan dia. Apa benda? Dan ia pula juzuk suatu atau suku sesuatu itu. Kita nak senang faham yang ini, kita faham sembahyang, senang. Sembahyang, apakah sembahyang? Sembahyang aqwalun wa af'alun. Perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dimulakan dengan salam. Muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Itu sembahyang. Sembahyang adalah mula takbir, akhir salam. Sembahyang. Dengan syarat-syarat, bisyara'itan mahsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Okay. Maksud rukun adalah sembahyang. Sekejap. Wuduk sembahyang? Kalau nak kira sembahyang jugalah. Sebab tak ada wuduk tak sah. Kita boleh kata sembahyang.
Mandi wajib sembahyang lah. Sebab tak mandi wajib tak usah sembahyang. Tapi bila kita kata rukun sembahyang, dia bukan wuduk mandi wajib, bukan. Dia yang nampak, yang dengar. Ibadah itu, itulah dia. Iaitu rukun yang 13. Sebab tu kita panggil rukun 13. Sembahyang tu, rukun dia adalah sembahyang itu. Iaitu berdiri, rukuk, i'tidal, baca itu, baca ini, rukuk, sujud, tahiyat. Itulah rukun. Sedangkan wuduk pun penting juga, sepenting Fatihah. Fatihah dalam sembahyang penting, sujud dalam sembahyang penting, mandi wajib penting, sepenting itu. Tanpa sujud tak sah sembahyang, tanpa mandi wajib tak sah sembahyang juga. Tapi kita tak panggil rukun sembahyang adalah mandi wajib, tak panggil. Sebab bila sebut rukun, dia adalah ibadah itu. Bila sebut syarat, syarat sama macam tadi. Rukun tak ada dia tak sah. Tak ada tahiyat akhir tak sah. Itu rukun. Tak ada wuduk tak sah. Tak ada mandi wajib tak sah. Sama juga. Kan? Sama-sama tak sah kalau tak ada. Bezanya, oleh kerana tahiyat itu duduk dalam sembahyang, kita panggil dia rukun. Oleh kerana mandi wajib, wuduk tu duduk luar sembahyang, kita panggil syarat. Tapi dua benda sama. Iaitu tak ada dia tak sah. Itu yang dia nak bagi tahu. Dan makna rukun itu ialah perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Itu maksudnya. Jadi perbuatan ibadah itu. Okay? Dan ia pula juzuk. Juzuk tu sebahagian. Juzuk suatu atau suku suatu. Sujud adalah sembahyang. Dan sujud adalah sebahagian daripada sembahyang. Itu juzuk. Satu juzuk daripada sembahyang. Wuduk adalah sembahyang. Tapi wuduk bukan sebahagian daripada sembahyang. Jadi tukar nama, bukan rukun, syarat. Benda sama aje. Tu dia nak bagi tahu tu je. Suku sesuatu, sebahagian daripada ibadah itu. Yakni rukun itu asas atau tunjang bagi sesuatu. Iyalah. Asas atau tunjang bagi sesuatu. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Cukup lah. 5 perkara. Masuk yang pertama, mengucap 2 kali syahadah. Tanda kat situ. Mana? Tu dia. Pertama. Masuk kitab yang kedua. Kejap. Memang gitu lah kalau ada 2. Dulu kifayah 1 je, ambil kau. Sampai berbuih. Ini baru yang 4. Terus lagi. Ambil. Betul lah. Apa lah?